Sri Muhammad Sanusi Maknur dalam mesyuarat Majlis Penyerahan Negara kedua di Putrajaya Selatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof yang mempengerusikan mesyuarat berkenaan berkata, pelonggaran haram bukan sahaja merugikan negara terutama pendapatan negeri, malah memberi kesan kepada alam sekitar. Dalam usaha memastikan penguatkuasaan secara efektif dalam mengatasi isu berkenaan, pasukan petugas diwujudkan kepada kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri serta agensi berkaitan. Paling banyak sekali adalah diakui oleh Menteri Besar Kedah itu sendiri tadi ialah di Kedah. Kalau kita melihat pada potensi mineral ini untuk menyumbang kepada pendapatan negara kita, PDNK, ini agak besar sebab salah satu kajian yang dibuat reserve yang kita ada lebih kurang 4 trilion dari segi nilai duitnya. Cuma dari segi usaha itu kita kena buat dengan teratur, tersusun supaya keperluan ekonomi itu tidak akan menjejaskan social well-being rakyat kita dan juga alam sekitar kita. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fadilah berkata, kerajaan akan membangunkan dasar mineral negara dalam tempoh 3 bulan akan datang. Jelasnya, dasar itu akan merangkumi prosedur operasi standard SOP berkaitan aktiviti perlumbungan khususnya membabitkan nada bumi. Tindakan penguatkuasaan tetap akan diambil terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan jalan raya meskipun pemegang lesen memperbaharui lesen memandu Malaysia LMM untuk tempoh 10 tahun. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mempunyai kaedah serta sistem-sistem yang mampu mengesan pesalah sekaligus membolehkan tindakan seperti penggantungan atau menarik lesen bagi kesalahan tertentu dilakukan. Itu tak ada kesan kalau mereka dah ada kesalahan, kalau katakan ada kes pembalangan dan sebagainya, hukuman kita nak gantung lesen mereka, kita gantung mereka. Tetap akan digantung. Bukan maksudnya dia nak bayar, dia tak akan dikena gantung. Tapi kalau dia buat salah, dia kena gantung lah. Beliau ditemui selepas melawat JPJ Seremban bersempena hari pertama pelaksanaan inisiatif berkenaan siang tadi. Jelasnya kerajaan juga memulakan dasar baru membenarkan pemegang lesen memandu bagi semua kategori mendapat diskaun 10% sekiranya memperbaharui untuk tempoh 10 tahun. Tempoh itu ujarnya diperkenalkan untuk memudahkan orang ramai dan dilihat munasabah berdasarkan maklum balas dan permintaan orang ramai yang mahu tempoh memperbaharui lesen memandu mereka dipanjangkan. Tambahnya, urusan pembaharuan hanya boleh dilakukan di kaunter JPJ sahaja atau melalui kios JPJ menerusi aplikasi My JPJ buat masa ini dan akan diperluas kepada rakan strategik lain dalam masa terdekat selepas sistem masing-masing dinaik taraf. Dan ketika tinjauan dilakukan, rata-rata pengguna jalan raya berpuas hati dengan proses pembaharuan lesen yang mudah dan efisien selain selesai hanya dalam tempoh 5 minit. Memuji inisiatif baru kerajaan itu, mereka yang hadir seawal jam 8 pagi berpandangan pelaksanaan tempoh pembaharuan LMM 10 tahun itu wajar dilakukan ekoran ia memudahkan rakyat. Kadang-kadang kita kan macam lupa kan, sebab kita tak fokus pada benda ni. Jadi kita kalau dari review 10 tahun tu kira lama lah, kira macam masalah tu dah tak banyak lah dekat kita. Kita dah tempoh masa tu panjang kan, kita dah tak ada masalah lupa. Kadang-kadang kalau review setahun 2 tahun, kadang-kadang kita dah cukup setahun tu kita lupa. Siap-siap dah bawa kereta, lesen dah mati 2-3 tahun baru kita ingat. Selain berpeluang menikmati diskaun 10%, mereka juga lega apabila tidak lagi risau akan terlupa memperbaharui lesen masing-masing untuk tempoh yang lebih lama. Very good lah. It's very good for especially like people who work or any household people. They can save a lot of time to come over here to renew lah macam ni lah. I think less than 5 minit baru sampai, lepas tu dia orang sudah panggil nama I. Yeah, very good lah. Cepat. Sesi pengajian bersemuka di Institusi Pendidikan Tinggi IPT di negara ini berjalan seperti biasa mengikut jadual yang ditetapkan meskipun berdepan dengan fenomena cuaca panas melampau ketika ini. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata tiada penangguhan sesi kuliah setakat ini melainkan terpaksa dilakukan mengikut keadaan semasa. Kita berpandu kepada panduan yang akan diberikan oleh Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Kita menasihatkan pelajar universiti supaya jaga diri dan
berhati-hati. Dari sudut yang lain, program aktiviti akan berjalan seperti biasa, khususnya kuliah, kerana kuliah semua aircon, jadi tak ada masalah. Kementeriannya juga tidak menghalang pelajar melakukan aktiviti luar dan beriadah ketika ini selagi cuaca panas tidak bertambah teruk dan menjejaskan kesihatan. Pelajar dan pihak pengurusan IPT bagaimanapun digesa mengambil pendekatan berjaga-jaga dan tidak menyertai sebarang aktiviti yang boleh mendedahkan diri kepada strok haba. Semua pengusaha yang terbabit dalam aktiviti pelancongan di Sabah diminta memastikan pekerja mereka menjaga tingkah laku, terutama yang melakukan aktiviti riadah dengan pelancong. Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Zokir Dikun berkata, ia bagi mengelak perkara tidak sewajar yang berlaku hingga boleh menjejaskan imej dan nama baik negeri itu dan pelancongan negara secara keseluruhannya. Macam ni lah, kita ambil pendekatan macam ni. Semua pengusaha yang